Kita semayang, kita zikir, kita istighfar, ayat mata tak boleh keluar. Dengar orang duk cerita bab mati, ayat mata tak boleh keluar. Maknanya pada hatiku keras ni. Sebab apa hatiku keras? Sebab aku banyak dosa. Sebab apa aku banyak dosa, buat dosa? Sebab aku tak ingat mati. Sebab apa aku tak ingat mati? Sebab aku duk gila dunia. Bila aku gila dunia, dia menjadi kepala kepada segala kejahatan. Ada orang dia ada masa tapi dia tak boleh main. Sebab tu saya nak ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, kita main majlis ilmu ni maklum bukan sebab kita ni ada masa. Belambak yang duk ada ni ada masa tapi tak boleh pergi mengaji. Betul ke tak? Kita boleh main ke majlis ilmu ni bukan kerana kita ni sihat. Berkenjah orang lagi maklum yang sihat tapi haram tak nak pergi surau. Betul tak? Di dalam kawasan kita ni, Republic of Comoy ni, ada ramai mana? Tapi ramai mana yang main mengaji? Ni bukan kampung dah, saya panggil Republic. Sebab SOP tak ikut kerajaan. Tuan-tuan buat kerajaan tuan-tuan ni, di nama dia Republic of Comoy. Tapi Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala select kita, kata orang Kok Diang. Sini dia panggil pilih, kalau orang Kok Diang dia panggil select. Dalam ramai-ramai hamba dia, Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala bagi kesempatan ni untuk kita. Doa kita bersama-sama agar nikmat yang sebegini rupa Allah Ta'ala terus curahkan kepada kita, Allah Ta'ala terus berikan kepada kita, sehingga kita balik bertemu dengan dia kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya tengok tuan-tuan malam ni dah ada kitab, seorang satu kitab tu. Betul tak kitab tu 40 hadis jalan ke syurga? Takut mereka silap beli 40 hadis jalan ke neraka. Saya pergi ke syurga, maklum duk kira nak baca halal ke neraka, ke syurga. Baik. Jadi bulan lepas saya dah baca hadis nombor 1. Hadis yang pertama. Tuan-tuan tak ada kitab lagi masa tu. Jadi malam ni tak apa, saya ghostan balik sikit. Kita ambil berkat, kita nak baca hadis tu sama-sama. Sebelum kita nak baca kitab ni tuan-tuan, saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan sama-sama lah. Kita sedekah surat Al-Fatihah seorang sekali. Jika ada jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah Taala sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, para alim ulama yang telah menyusun kitab-kitab mereka dengan ikhlas, dan juga khusus kepada almarhum Tuan Syekh Fahmi Zamzam yang menjadi guru kepada penyusun kitab kita, dan juga yang memberi kata aluan di dalam kitab kita ni. Mudah-mudahan keikhlasan kita membaca ni, jika ada pahalanya di sisi Allah, kita minta Allah Ta'ala sampaikan pahala tersebut kepada arwah yang kita niatkan. Bihadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang pertama menghadiri majlis ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata ulama dalam bidang hadis ni, Imam Muslim dia membukukan hadis di dalam kitabnya sebanyak 4,000 hadis tanpa pengulangan. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ada 7275. Jangan duk tikam pula ni. 7,275 buah hadis
termasuk dengan hadis yang diulang. Jika tidak termasuk dengan hadis yang diulang, ada lebih kurang dalam 4,000 hadis. Imam Muslim pun ada lebih kurang dalam 4,000 hadis. Salah satu yang ada di dalam kitab Sahih Imam Muslim ni, antaranya hadis yang kita baca ni. Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata pada dia, sesiapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sesiapa yang melalui suatu jalan, tujuan dia apa dia maklum, tujuan dia untuk apa dia maklum, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan untuk pergi ke syurga. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Baik, kita nak tengok. Nabi kata siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala akan permudah jalan untuknya ke syurga. Ilmu di situ kena tengok ilmu apa. Adakah semua ilmu yang kalau kita pergi menuntut, Allah Ta'ala akan permudah jalan untuk ke syurga? Ilmu masakan, contoh, adakah dia termasuk? Ilmu pemotoran, contoh, adakah dia termasuk? Saya ni Ustaz, alhamdulillah baru balik daripada Kuala Lumpur. Buat apa dia? Pergi cari ilmu. Subhanallah, kita kata hang rajin. Sampai ke KL hampir mengaji. Subhanallah. Sekolah mana? Dia kata tak, pergi mengaji bidang pomen. Dia termasuk tak dalam apa ni, golongan yang Nabi habaq ni? Baik, kita tengok keterangan. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan, wajib. Tak menuntut, dosa. Menuntut ilmu ni wajib. Sebab tu maklum kalau nak pergi mengaji berkaitan dengan ilmu fardu ain, nak pergi mengaji bidang fiqh, nak pergi mengaji tauhid, nak pergi mengaji tasawuf, kalau suami maklum tak bagi dalam keadaan dia pun tak mampu nak mengajar, kalau dia ada kemampuan nak mengajar, tak apa. Ni dia jahil teruk pada kita lagi. Tanya ni, nak pergi mana ni? Nak pergi mengaji abang. Ngaji apa? Kat surau tu. Mereka nak ajar apa? Ini ustaz tu nak main mengajar bab fiqh. Tak payah pergi mengaji. Maklum keluar main mengaji, maklum tak berdosa. Sebab apa dia? Kita nak buat ibadat. Sebab apa dia? Kita nak sembah Allah. Dia tak boleh ajar kita. Bodoh lebih daripada kita. Contoh, boleh sebut bodoh? Dia kata tak apa sesuai tak kasar. Okey, dia lebih jahil daripada kita. Yang tu sedap. Jahil dengan bodoh sama lah. Macam ada saya pergi mengajak di Parik Muntah. Saya sebut babi, Pak Long tu kata tak elok, tak elok sebut babi dalam masjid tak elok. Oh, saya kata minta maaf. Lepas tu nak sebut apa Pak Long? Dia kata sebut khinzir. Saya kata khinzir tu pada Pak Long. Khinzir tu babi ya, dia kata. Tu Pak Long sebut tak salah pula. Saya sebut salah. Nak buat lagu mana memang menatang tu nama babi. Ada yang kata tak boleh sebut Ustaz. Kalau nak sebut kau Ustaz buat bunyi. Hak tu lagi teruk, aku baru sebut hang jadi babi tu. Lagi teruk. Maklum, dia tu jahil, tak reti nak mengajar. Dia tak boleh nak mengajar. Kalau dia boleh mengajar, tu tak apalah. Kita tak main mengaji, dia boleh mengajar, tak apa. Hang tak ada pergi mengaji, mai kita apa aku nak ajar, tak apalah. Ni dia pun teruk pada kita. Maklum mai, tak dosa. Faham tak maklum? Tak dosa. Malam esok ustaz main mengajar tauhid pula nak kenal Allah. Dia tak bagi, dia tak boleh mengajar. Kita mengajar dia pun dia pening. Kita kata abang, Allah tu ada, lawan dia tak ada. Dia kata hang cakap betul ada ke tak ada. Dia pun bening. Lebih daripada makluh baru bentuk Islam 3 hari lepas. Mai mengaji, tak dosa. Tapi kalau dia tak bagi maklum mai dan dia boleh mengajar, maklum saja tak mau mengaji dia, hak tu perbahasan ulama ada. Faham tak maklum? Faham tak? Faham tak? Jangan duk tuang bintang lain pula. Tu berkaitan dengan ilmu fardu ain.
Kalau berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, dia tak bagi maklumat, maklum tak boleh mai. Contoh dekat surau kita ni adalah mereka bawa syekh mana mai mengajak nak buat kek lapis Sarawak. Maklum pun duk pakai kelumbung apa semua tu, elok-elok nak keluar kelumbung tak kelumbung. Jarang orang sebut dah kelumbung, tudung. No. Kadang-kadang kita duk sembang orang Kedah, depa duk sebut tudung, rasa geli, dia kelumbung. Macam baru ni saya pergi satu rumah kawan tu, kan, pulut kucai. Dia kata sila ustaz makan wajib. Saya kata hang duk sembang wajib, hang orang kot dia pulut kucai. Hang duk buat lidah serba KL. KL tak apa dah makan wajib ni dah. Pulut kucai orang kita panggil. Serupa dengan tudung kelumbung. Duk pakai kelumbung nak keluar mai mengaji. Suami kita keluar dayak, dia kata ni nak pergi mana ni? Nak pergi mengaji bang dekat surau. Apa dia ambil tak habis-habis mengaji ni? Kemarin mengaji kitab ni buat kek. AJK bahagian muslimat dia bawa mesej mana nak ajak buat kek lapis Sarawak. Tak payah dah pergi. Boleh lah bang, kalau saya pandai saya boleh buat, abang boleh kedara. Tak payah dah pergi. Maklum keluar dosa. Sebab apa maklum? Yang tu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib ngaji, dia kata. Ulama membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian. Ada dua bahagian ulama bahagikan ilmu, iaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf mempelajari dia. Semua wajib. Semua wajib maklum. Apa dia ilmu yang kata ilmu fardu ain tu? Yang pertama dia kata ilmu tauhid ataupun dipanggil sebagai ilmu ma'rifah. Nak kenal Allah wajib mengaji. Dia dalam fardu ain ni maklum ada fardu ain tauhid, ada fardu ain fiqh, ada fardu ain tasawuf. Kena mengaji tiga-tiga. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia pesan kepada para guru ni, ustazah ada main mengajak ni, dia pesan apa dia pesan supaya para guru ni kena menyibukkan anak-anak murid dia mengaji ilmu fardu ain terlebih dahulu daripada ilmu fardu kifayah. Lah ni kita ilmu fardu ain pun tak selesai, duk kalau pergi mengaji fardu kifayah tu yang selera habis kolam kampung. Betul tak maklum? Tanya apa kaitan dengan sifat 20 pun haram tak tahu. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tak tahu. Tanya dia apa dia di sifat salbiah, dia kata salbiah kaifah saya kalau tak. Tanya pula nafsiyah apa dia kata nafsiyah mak saya. Hatu pun tak selesai lagi maklum dak nak pergi mengaji hadis sahih. Hang bukan kalut. Ya Allah. Ni macam saya nak mengajak ni tuan-tuan ni, penduduk Republic of Comoros ni. Tuan-tuan nak mengaji maghrib ni maklum nak main mengaji ni, maklum nak buat amalan, kan maklum nak jadi mufti. Awak yang tuan-tuan nampak dia kena COVID lah. Itulah tak pakai mask lagi. Letih macam kena COVID kan. Saya kena dah maklum awal bulan baru ni. Allah, mujuk tak lihat. Mai punya COVID tak kau ajak kan. Dia mai bagi-bagi ho. Dia tak mai Delta Omicron tu kau ajak. Dia mai pun Allah Taala hantar COVID pun COVID jenis bagus. Kena sikit-sikit lagu tu kan. Dia pun tanya kena tak mana aku nak tahu. Kalau aku tahu senang. Kena tak mana tahu, nak kena tak mana tahu. Ni alhamdulillah maklum 14 hari dah kerat gelang. Kena juga gelamping tu. Doa siang malam kena juga. Oh gelang tu maklum pitap jak gadai dia tak mau terima gelang tu. Tak jak gadai pun dia tak mau. Harga dia nyawa gelang tu. Dia balik-balik itu demam. Duduk demam tak pernah sedap badan. Tuan-tuan kalau demam tuan-tuan pergilah
Sama ada beli hak silver teh tu, hak ludah tu kan, ataupun biar rojoh hidung. Saya biar rojoh hidung. Telefon ke anak murid saya, seorang doktor pakar, kata ni tak apa nak sihat. Dia kata tak apa ustaz, ustaz pergi klinik tu, saya suruh mereka swab teh ustaz. Pergi. Saya cerita ni saya ingat mati tuan-tuan, cerita ni. Hak swab saya tu Hindu. Perempuan. Dia pun pakai serba angkasawan tu, semua tak apa. Dia tak pergi saya turun kereta, dia kata duduk dalam kereta. Nah, ustaz dia kenal saya. Hindu kenal saya, tapi Melayu tak kenal, teruk dia Hindu lagi. Hindu kenal saya, dia bukan Islam. Dia kenal saya. Saya pun pergi. Pabah kosyen apa. Dia kata tu dia pun pergi buka-buka tu, dia main dah batang tu, dia tak tahu luar hidung ni tu sebelum dia rojok tu. Dia kata ustaz, saya mula nak ustaz dah. Saya kata okey. Saya pun tarik nafas. Kawan nak rojok hidung. Hidung kita darah lagi. Saya pun duk tunggu buat dia tak rojok lagi. Saya pun lepas. Saya tengok dia kata okey ustaz, kita mula nak. Saya pun okey. Dia kata apa? Ustaz, baca bismillah. Hindu tu pesan kat saya. Ustaz, bismillah. Saya duk tarik nafas bismillah dah. Tuan-tuan bayang, Hindu peringat ustaz, suruh baca bismillah. Dia bukan Islam. Saya dia kata Allah, bismillah ustaz, selamat. Saya pun bismillah, habiskan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rojoh dia pitak 15 minit, dia abang ustaz positif. Oh tuan-tuan tak ada kena pengalaman tu. Betul-betul bila dia habak positif tu, dunia ni kita tak mau apa. Baru kena Covid. Kena Covid maklum, dia fikir habis tu. Bini aku macam mana, suruh dia pergi jolok, dia alhamdulillah dia negatif. Anak negatif, alhamdulillah. Tu tak kita nak pergi kat KKM. KKM tak, kak KM lain suit darah. Hak ni KKM. Kak KM suit darah tu tak ada apa, baru dapat anak baru ni. Hak ni KKM. Pi tu tuan-tuan dengan muka jadi belajar, kena Covid. Tapi saya tak percaya. Dia tak apa nak teruk. Saya rasa berkat Hindu tu suruh baca bismillah kot. Dia tak teruk. Pi lepa pun main lah. Hak jenis staff KKM ni cukup bagus lah. Duk layan baik tentu pada hal lepa berapa lama dah dia tak rehat. Duk layan baik tentu lah. Sila ustaz main rojoh dalam pun jolok. Pak dia buh tang ni balik. Duk. Maklum tahu saya ingat apa waktu tu matilah. Bila kena Covid kepala kita kata aku minta apa hari kena tidur kot. Tidur jalan lah. Dia mula-mula pergi duduk baring, betul lepas bagi menerak, dah menerak pun tak mau nak elok, dia bagi tidur, lepas tidur pun lah kena jalan. Sila, mai kita masuk depan sikit, baru sampai dah. Sila. Yang dekat tu mai depan sikit, pintu kita bagi kot, depa buka selit kena tampungkok tu sikit. Bila kata nak tukar pintu? Baru saya teringat. Bulan lepas saya kempen bebas telur-telur ni, nak sama tukar pintu dengan tingkat ni, bila nak tukar? Nak masuk tahun baru isu lusa. Bulan depan mai boleh baru lah kot. Tak cukup bawa ibu ni. Tak cukup ke tak? Cukup dah. Cina tak ada nak buat. Bukan salah pihak surau, Cina tak ada nak teri. Kena ni saya nak cerita pengalaman kena Covid ni. Saya duk fikir dalam kepala ni apa dia? Fikir dah aku ni. Kata duk tengok tak tahu maklum. Dunia ni rasa tak ada apa dah. Kalau lepas mai kata ustaz bagi dekat kami duit 10,000, insya-Allah Covid lega. Perasaan saya bagi. Balik duduk, Allah sedih maklum dah kena kuarantin di rumah. Kena kuarantin di rumah tu pula sedih, tak tahu nak abang, bini duk kat luar, anak duk kat luar. Alhamdulillah kena lepas suruh kuarantin 10 hari, saya lajak 12. Dah lega sihat dah. Doktor kata tak ada apa ustaz, cium mulut dengan orang Covid pun tak ada apa dah lah. 3 bulan kebal. Ni depa nak bagi hak galak pula malam cucuk-cucuk dia galak elok pula, jagalah tu. Tuan-tuan pun pergi ambil lah hak galak tu. Maklum, saya nak pesan, kita dalam masyarakat ni maklum, duk main kuliah maghrib ni,
Kita nak mengaji ni, nak perbetul diri kau mengaji tuan-tuan bekat Hajri AJK Fatwa Negeri lah kau. Sebab tu ustaz yang nak main mengaji, dia kena tengok murid yang nak mengaji. Ustaz yang nak mengajar, dia kena tengok siapa dia nak mengaji. Dia main mengajar orang kampung, jangan duk mengajar sobah, duk mengajar di universiti tu. Mana orang kampung nak boleh terima? Betul tak malu? Pening lagu tu ya. Metod dia. Kita faham metod tentang apa? Tanya kawan pula metod tu apa? Dia kata dia pakai ketot tu, dia kata. Duk metod ni haram tak boleh apa? Orang kampung duk mengajar. Tuan-tuan, malam ni kita akan tengok bagaimana cara ulama mengistimbatkan hukum. Pi lagu tu ya. Istimbat hukum kami tak dah berak kencing tak lezat lagi. Tu yang Imam Ghazali kata mai ajak benda fardu'ain. Ni mai bagaimana kita nak mengenal hadis tu sahih ke tak, tu bukan kerja orang kampung. Tu bukan kerja orang kampung. Sebab tu kita cuba tengok bagaimana ulama ajak kita mengaji. Contoh maklum. Contoh kita duk mengaji, kitab-kitab nipis, tu guru duk ajak. Kita masuk pondok, tuan-tuan masuk pondok, tok guru ajak. Mula-mula mai hang ni pun tengok jenis kelang kabut tak kelang kabut, lapak ayat tak lapak ayat ni. Hendak hang baca dulu kitab kat bawah. Mula dengan kitab perukunan. Mula dengan kitab Muniyatul Musalli, mengaji bab semayang, mengaji bab fiqh. Cuba tengok kitab-kitab tok guru dulu. Hang orang awam yang baru nak mengaji. Nah, kitab ni aku bagi kat hang. Kitab ni dia cerita ya. Dia tak ada duk buka dalil, tak ada, dia cerita ya. Sesuai dengan hang orang awam. Tapi kita lah dah. Orang awam pun kita dah ajak lepas suruh jadi ulama. Baca sepatah, mana dalil? Baca sepatah, mana dalil? Dulu kita duk mengaji kitab-kitab ni tu musalli, anak dah rokok, lepas rokok i'tidal. Dia habaq lagu tu ya. Ada dengan orang awam, ada rokok. Okey boleh rokok, mana dalil rokok? Nak i'tidal, mana dalil i'tidal? Adakah dia? Cerita lagu ni masalah pula. Ada berkata salah apa orang awam ni? Tak salah orang awam ni dia minta dalil. Tapi kalau aku bagi dalil ke hang, apa faedah hang orang awam? Kalau mohon hang percaya. Ustaz, mana dia dalil baca Yasin malam Jumaat? Saya pun mereka ada satu hadis, tapi mereka saya bubuh bahasa Arab, mereka hadis sahih tu tuan-tuan tahu. Hang apa guna kalau hang bohong buat hang percaya? Hang nak minta dalil sebab hang bukan ahli dalil. Sebab tu ulama ajar kita jangan duk kalut dengan dalil. Sebab tengok peringkat hang lagu mana. Kita baca kitab Muniyatul Musalli, ada dia berbuat dalil pun ringan-ringan dia. Bukan dia detail macam kitab-kitab besar. Sebab apa dia? Yang ni untuk orang awam. Kitab ni kitab untuk orang awam. Kitab yang besar-besar ni untuk orang-orang yang ahli fatwa, orang-orang ilmuwan. Ni kitab hang. Faham ke tak ni? Tak, kita duk main, duk rangkum, duk jadi sampai belajar pas semut habis kolam kampung ni. Dia ni apa benda? Duk cerita ni dah. Ni hadis sahih ke tak? Kita tanya dia, apa dia hadis sahih? Dia sahih tak dhaif boleh jawab lagu tu. Apa dia hadis dhaif? Dhaif dia tak sahih. Tanya dia, hang leh kena menajam tengah belakang bila? Tanya dia. Tak ada guna tuan-tuan. Dia kasak lah bunyi kan. Tapi nak abang lagu tu lah. Kita buka kitab ulama Syekh Daud Fatani, kita buka mengaji bab semayang. Awak kita tak percaya gagak ulama ni tuan-tuan? Tak percaya gagak ulama ni? Awak ulama ni kaki menipu ke? Ni jangan duk baca kitab-kitab lagu ni sebab dia tak ada dalil. Dia duk cerita dalil tak ada. Jangan duk mengaji. Ada pula yang ajak kitab-kitab Imam Ghazali lempak masuk dalam laut. Apa dia ni? Kue mengaji tinggi, kue kurang ajak dengan ulama. Makin mengaji tinggi, makin beda dengan ulama.
Sebab tu Imam Ghazali kata jangan duk lingkup masyarakat. Pi ajak mereka dulu, bagi mereka selesai dulu masalah fardu ain, kata Imam Ghazali. Bagi selesai dulu masalah fardu ain. Bagi mereka hatam dulu tentang fardu ain. Hal lepas tu nak ajak bajak lah. Tu dia kata ilmu fardu ain itu terdiri daripada ilmu tauhid, tentang ilmu ma'rifah, kenal Allah. Ngaji dulu kita lepas sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, bagi settle. Lepas tu dia mai pula ilmu apa dia yang kata fardu ain yang kedua, fiqh, tentang syariah. Syariat. Yang ketiga tasawuf, tentang hakikat. Dikira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari tiga ilmu ini. Orang Islam yang tak mengaji tiga ilmu ni dikira berdosa. Dosa, mana tak berdosa? Kira Allah Ta'ala tak suka lah kalau tak mengaji tiga benda ni. Sebab tu kena main mengaji. Bukan saja-saja orang duk buat kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz pun bukan saja-saja nak main mengaji lah. Mau duduk di rumah boleh layan Netflix. Mereka suka-suka main mengajak tuan-tuan. Tak nak suka main mengajak ni yang tak mau orang benci. Tak benci je lah. Dia main duk habak kata apa yang mereka duk buat tak betul. Ada kadang kerja lain tu dia main kata ke orang tu. Dia main kata ke orang. Dia tengok jadual dalam masjid tu. Dia semua kata pok-pok tu kadang kerja lain. Ngata ke orang setiap malam. Betul je lah main kata ke orang. Main mengajak orang. Kalau main mengajak orang tu kata kat pendatang, nama dia zalim. Saya ceramah malam ni saya duk tutup lembu. Lembu tu tuan-tuan cuba tengok tu Wahabi ke tak tu. Lembu kata apa kena mengena dengan aku pula. Aku pun hamba cok Wahabi ni. Contoh boleh sebut Wahabi. Ni marah lah. Tuan-tuan cuba tengok lembu tu, dia usah saya tu macam saya perasan Wahabi dah lembu tu. Zalim tak maklum kita duk main mengajak tu kata kat lembu. Bukan dia ada apa pun lembu tu. Lembu tu bukan dia ada apa. Sebab tu lembu kot dalam negara kita dia stres. Tak macam lembu negara luar, dia tenang. Tuan-tuan bisa dengar tak tu daging depa tu, wak you, pak you ke mak you apa semua tu. Saya tanya depa wak lagi ni mahal saya tengok ada seketui tu. Saya pengalaman dengan Allahyarham Datuk Ismail Qamus. Saya pergi ceramah di Selayang satu ketika. Petang tu saya pergi jumpa dia dekat pejabat dia. Dia kata malam ni entah ada mana. Ada di Selayang Ustaz. Dia kata nak ada di Ampang. Lepas ceramah tu kita jumpa. Dia kata okey boleh Ustaz, InsyaAllah tak ada kerja apa. Kita makan daging. Dia kata sedap tuan-tuan tempat. Pergilah makan dekat Ampang tu. Dia kata hari ni entah makan. Dan nak jamu entah makan. Sedap daging tu. Saya kata daging macam mana Ustaz? Kita pun duduk kokok diang, kena harimau teriak menangis. Itu pun sedap tak dengar dah. Batang pinang tu pun baklong 4 hari duduk sembang makan daging batang pinang. Tengah hari tak Ustaz dia jamu daging rusa. Tu pun Allah maklum. Balik tu tak tahu syok tak syok. Tidur ni kira kaki atas kaki, kepala atas bendui. Syok tidak. Kena daging rusa. Mak dong tahu tu. Nikmat lena tu kaki atas kaki, kepala atas bendui, kira habis masalah tu. Boleh duduk gedik tu ambil lena tu kira selesai masalah. Orang kampung ni kalau am boleh lena kepala atas bendui, kaki atas kaki, habis. Lena pula cik lena. Hak belah tu pula pintu tingkap terbuka, jalan pula ke depan tu. Tidur pakai kain melekat. Kipas tak ujung tu, sepeda haram tak pakai. Kipas duk selak-selak siapa lalu semua boleh tengok kan. Selesai masalah. Dah faham, tak faham tu dah. Tu kena baru kena daging batang pinang. Saya pun pergi. Dia kata hari ni nak jamu tak special. Bukan dia jamu tuan kedai tu lah panggil suruh jamu. Dia kata daging ni kata ni tak ada. Dia kata kok belah kedah kok diam tak ada. Dia abang dekat tuan kedai tu, dia bawa pergi ustaz tengok. Pak Mus tu bawa pergi masuk tengok. Dalam tempat tu saya pun pergi. Dia bawa masuk dalam cold room tu. Tahu tak cold room? Sini kalau kok dia panggil cold room, sini bilik sejuk. Masuk dia tunjuk daging dia dah panjang tu. Dia kata ni ustaz tengok harga berapa. Dia tunjuk harga dia beli. Harga dia beli tu ketui tu 48,785.
Tu dia Maklum kita dengar saya cerita pergi habis tu. Saya bukan makan 48,000 tu. Jenis ni dia dengar cerita di Kelin awal tak ada habis dah habaq dah jalan ni. Harga daging tu maklum. Saya makan nak ujung tu dia hirih tu hirih. Dah azak tu. Mau bagi makan tu dia pun tutup kedai. Dia hirih ujung tu yang maklum. Dia bakar dia hirih tu boleh dibakar. Rasa macam mana tak tahu nak cerita. Bini dia kata abang bawa dia kata jenuh cari mampus jenuh syarah aku nak pergi jamuah makan. Dia hirih hak ujung tu pun saya ingat hak ujung tu pun busuk-busuk 2,000. Hak saya makan tapi depa bayar lah maklum kan. Sedap maklum. Sedap tahu mana tak tahu nak abang. Kalau kita di Kedah ni paling sedap kita kata apa? Sedap nak mampus. Dia atas pada mampus tu lagi tak ada ayat dah nak cerita. Tak apalah bukan nak cerita makan tu, saya nak cerita point dia. Saya tanya dekat tukang kedai tu. Saya kata berapa menatang daging ni mahal nak mampus lembu lah. Dia kata lembu ni tak macam Malaysia. Lembu ni dia kata ni lembu apa? Agus tak agus. Bah tu lah. Tuan-tuan tengok lembu. Duduk di Australia, duduk di Jepun tu. Lembu-lembu ni tak stres. Tu yang daging dia sedap. Kira mereka mandi lembu ni duduk dalam kandang mereka nanti pasang lagu kitaro, muzik kitaro tu. Lembu ni tak ada, dia tak ada stres. Hak stres hak jaga dia. Tokek lembu tu stres. Lembu tu tak stres, tokek dia stres. Makan ni kalau boleh, makan ni boleh pakai cik bagi elok. Kira dia pepak dedak tu pun dia tak stres. Tu daging dia jadi sedap. Dia duduk dengar lagu kitaro. Gagah dia tak bagi vape kat lembu tu dia terena. Kalau bagi vape dia boleh duduk sila panggung tu lagi sedap lagi nah. Dia duduk tenang. Lembu ni tak stres, tokek dia stres. Tu yang dia sedap. Saya dengar lagu tu saya tergelak seorang. Saya kata patut daging kot Malaysia lembu ni tak boleh makan. Stres lembu. Tak stres macam mana pergi rumah kawan ni kena halau. Dia gaya nak makan pitang ni kena halau. Pitang ni. Sebab tu kita makan ni kacik 18 kali haram tak putih lagi daging. Lembu kita stres. Betul tak kalau? Lembu lepak 3 kali kacik telan. Daging tu taklah mulut 3 kali kacik lah telan. 3 kali kacik telan. Lembu kita menak gigi pada dalam mulut tu. Tak kacik tak putih. Sebab apa? Lembu kita stres. Tu tuan-tuan nak suruh kita main duk hentam di lembu tu lagi stres. Lembu kat dalam kampung kita stres ke tak malu? Stres. Dia gaya duduk nak makan rumput tu. Hai. Dia main duduk ke depan rumah kita. Dia tengok pokok lidah boya besar. Dia kata lidah boya ni kena aku pepak. Dia kata tak demam. Gaya nak pepak halau. Stres lembu. Sambil lari dia pula duk makin baru apa ni aku nak terkedarah membayar. Stres lembu ni. Mai pula nak sembelih korban duk biasa pisau depan dia pula. Ustaz duk main duk mengajak jangan duk asah pisau depan lembu. Tak boleh. Dia kata ustaz tahu apa? Tak tahu dia kedarah pokok kaktus dia beli kat kamera Helen tu rumah pokok. Pokok kaktus dia baru balik pada kamera Helen dengan tanah buntuh apa dia kata. Aku beli 8 pokok dia tutup cerah. Dia duk pergi duk asah pisau depan lembu. Dia kata ingat lagi pokok kita tu. Tak stres lembu tu esok nak kena sembelih hantar. Tu yang kita makan duk kena masuk buat lembu stres. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan penduduk Republic of Comoros ni, lembu korban tuan-tuan kena bagi tenang. Tuan-tuan bubuh dia dalam kandang bagi dengar lagu kitaro ke apa ke relax, bagi dia tengok TikTok, TV tu. Seminggu lagi nak sembelih ni bagi dia senang. Buh TikTok kat dia, tapi tak boleh pula dia semak pula dia tengok aduk menari tu tak boleh. Buh lagu kitaro bagi dia dengar. Makan pun jangan bagi dia stres. Lembu tuan-tuan sedap. Maklum. Oh maklum. Apa yang kenyah-kenyah maklum? Betul tak saya kata? Sebab tu orang kaya ni maklum mereka makan tak jadi penyakit. Mereka makan tak jadi penyakit. Daging tu pula. Ni pun. Ni tak stres lagu mana ustaz? Ustaz yang mengajak mu stres lekah sangat bunyi ni.
Cuba lepas ni tuan-tuan tukar ni daripada duk bubuh apa macam lori duk gostan. Sedap lori kiok duk gostan ni tik. Bulan depan tukar. Masuk waktu bunyi lagu kita roh. Oh kita tenang. Daging dia maklum, depa bubuh dalam plastik tu 2 bulan baru makan, dia hilang darah. Sebab tu orang kaya makan ni, dia makan sedap. Makan depa tak jadi penyakit, kita macam-macam. Macam-macam. Tu ilmu yang dia mengaji, saya nampak. Tu dia kata tu, kira berdosa kalau tak mengaji, dia kata. Jika ada orang Islam tidak mempelajari 3 ilmu ni kerana ia merupakan ilmu asas dan penting dalam amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid, dia kata. Garis bintang tu. Apa dia ilmu tauhid ni? Memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Sebab apa yang kita mengaji ilmu tauhid? Sebab tak mahu hang sesat. Sebab apa hang kena mengaji ilmu tauhid? Sebab tak mahu hang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih samakan Allah dengan kita. Allah ada tangan, tangan dia tak sama dengan kita. Allah ada muka, muka dia tak sama dengan kita. Duk ngajak kita pun tak tahu apa duk anggur. Allah duduk atas aras, duduk atas kursi. Tuan-tuan, kalau kita kata Allah duduk atas aras, hang duk faham ayat tu guna kepala otak hang. Allah duduk atas aras, Allah duduk atas kursi. Maklum, ni nama dia pirin, ni nama dia gelas. Betul? Okey. Gelas ni dia nak duduk atas pirin, maklum. Pirin dengan gelas mana kena besar? Kalau gelas besar pada pirin, dia boleh duduk atas pirin tak? Tak faham Ustaz. Saya bagi contoh macam mana tuan-tuan. Ni pirin. Contoh ni, saya dengan kursi ni. Kalau saya besar pada kursi, saya nak duduk macam mana atas kursi ni? Tapi nampak lebih korang Ustaz. Jangan duk kata lagu tu. Saya sumpah bisu lagi. Sumpah bisu lah. Peri lah kena. Kalau saya besar lagi pada kursi ni, kita nak duduk atas kursi maklum. Kalau kita besar pada kursi, nak duduk lagu mana? Mesti kursi tu kena besar pada kita baru boleh duduk. Pirin dengan gelas ni, yang mana lebih besar? Pirin lebih besar baru dia boleh duduk atas. Gelas duduk atas dia. Kalau pirin tu halim besar ni, nak duduk lagu mana? Pirin ni lepas buat lebar besar lagi pada gelas, dia duduklah gelas atas dia. Tuan-tuan nak kata Allah Ta'ala duduk atas aras, maknanya tuan-tuan nak abang aras tu lebih besar daripada Allah. Tu yang kita duk sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makna pada dia Maha Besar, tak ada yang besar melainkan dia. Betul hang lebih kata aras tu besar pada Allah. Allah duduk atas kursi, maknanya kursi itu lebih besar daripada Allah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dia kata Allah duduk atas kursi, maknanya kursi lebih besar daripada Allah. Sesat dak akidah ni? Sesat ke dak akidah ni tuan-tuan? Wajib kena tolak. Tapi duk habaq Allah duduk atas aras, maknanya aras lebih besar daripada Allah. Saya duduk atas kursi ni sebab saya kena berhajat pada kursi ni, nak bagi tinggi pada tuan-tuan. Sebab kalau saya duduk bawah, tuan-tuan tak nampak saya. Jadi saya berhajat pada kursi. Saya duduk atas kursi. Sebab apa saya duduk atas kursi? Saya berhajat atas kursi. Allah Ta'ala duduk atas aras. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada aras tu? Dia yang mencipta aras. Apa tu? Sebelum dia duduk dekat aras tu, dia duduk tak mana? Dia duduk buat lagu Allah Ta'ala duduk pindahkan dah. Sesat dah akidah tu. Wajib tolak. Tu yang kena mengaji kitab tauhid. Mengaji pula. Jangan ambil tauhid sesat. Ambil yang dikarang. Ambil yang disusun. Ambil yang dah dibuat oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari ni yang kata Asy'ariyah. Ni yang kata Asy'ariyah dan Maturidiyah ni ambil konsep sifat 20.
Kita duk ngaji wujud qidam baqa, dia buat konsep untuk mengenal Allah dengan cara yang benar, dengan mudah. Hak duk payah tu bukan konsep tu ustaz main mengajar tu ya. Dia duduk pusing-pusing pening lagu tu kita. Maka tertakluk atasnya. Pening lagu tu ya kita. Dia lain tuan-tuan, mengajak orang haduk mengaji di pondok, budak-budak pondok tu dengan duk main mengajak orang haduk mengaji ikut dalam surau ni. Kena tukar. Geng hak main mengaji dalam surau ni macam-macam cerita duk ada. Lepas dah lah sebelum main surau pun stres, main surau pun stres. Sebab tu orang kata ustaz suka duk melawak apa. Aku nak mengajak aku tak mau stres. Sebab sebelum aku mengajak aku stres macam-macam dah. Aku nak main duduk sejam lebih ni, aku tak mau stres. Kalau hampa nak mengaji tak mau stres, main sini. Nak mengaji stres, pergi ke orang lain. Dia nak main duduk rumah stres dah dengan suami. Stres boleh tiap tak tengah ni. Jenis boleh laki boleh hak. Tak mana dia loneh kain tak tu dia duduk. Serupa tik apa tak tu selungguk, tak tu selungguk, tak tu selungguk. Duk boleh tiap duk stres dah. Mai pula ustaz duk mengajak bagi stres. Tu yang duk kena darah tinggi belakang. Mai mengaji elok keluar-keluar begitu. Seru kan. Duk begitu ah. Pak orang seru duk mengaji. Tauhid. Dia tu dia mai mengajak orang luar ni, dia kena buat bagi orang mudah faham. Orang awam ni dia mai tuan-tuan. Mai tuan-tuan cuba tengok dalam surau ni. Orang awam mai. Dia mai dia nak dengar. Kadang-kadang apa tak ada. Buku tak bawa apa. Tak ada apa. 2 jip lah 1 pistol tu. Jadi macam mana hang nak bagi dia ni boleh sangkut buat balik juga. Kena fikir. Dia boleh sangkut buat balik kat satu benda. Hang nak main mengajak dekat surau ni lagu hang duk mengajak dekat pondok memang dak lah. Budak-budak duk ngaji pondok tu tertib. Sebab tu saya kata, orang kata ustaz, tak maaf lah ustaz no, kami Izzat ni budak-budak duk hinggap dalam surau. Saya kata biar api. Budak-budak duk hinggap, biasa budak-budak. Tuan-tuan nak suruh dia duduk dia lama mana? Kita test dah. Mau nak test? Panggil dia. Boleh diam tak? Okey, dia diam. Tengok berapa minit dia diam. Lagi lagu tu pula 10 minit boleh lama. Jenuh nak larang. Jenuh nak larang. Pak kutin berlebam. Diam lagi. Lagi dia teriak lagi lama. Dia tengoklah. Alah, tengok je. 10 minit lagi ingat pula. Tahu macam mana anak saya pun lagu tu. Biar apilah dia nak musin ke, dia nak buat apa hak pelik kalau mak dia belakang tu lagu tu tak. Ni hak tu dia kena marah tu. Anak lah kan 3 minit tak sempat lagi dah. Tu nak suruh dia duduk diam nama mana. Pening lagu tu kita. Biar apilah. Jadi amor main surau sudah. Tu kadang-kadang orang tu budak-budak tak mau main surau ke lagu tu. Dia nak pegang mic tu imam lebih pada tentera Jepun. Dia baru main baru buat lain kali budak tu nak main lagu nak. Tu tak boleh, ni tak boleh. Stres lagu tu yang budak tu. Dia kaya nak pegang tu yang budak-budak tak mau main. Ada pula hak jenis surau kampung ni dia mesra budak-budak. Hampa bang sudah ngada pecah. Bang 5 orang bang. Kita dengar pun benih suara lain-lain. Asyhadu Allah suara kecil ni. Asyhadu anna Muhammad lagu balik pula dah. Darah nak sampai la ilaha illallah tu 5 orang duk potong. Ustaz, yang saya boleh cerita tu kelaku saya waktu kecil. Surah ayah saya tu. Dia kata pi bang, hang nak pi main tak mana main. Cukup time balik bang. Oh, kita pun tu panggil kawan-kawan 5 orang. Potong. Dia duduk pergi main, duduk main apa? Ni nak masuk azan, potong 5. Elok-elok bang la ilaha illallah. Orang tua pondok pun naik kami hilang. Abang nenek kami tak ada. Mana tok bila nak komat. Petang tu dia panggil hangpa pergi mana? Bapa kata bang kan bayang dak. Pergi bang ya kami. Muak kena seorang sebelah. Aku suruh balik bang tu nak terus bayang.
Itulah kali dia kata jangan nak buat lagu tu sampai aku dengar 5 suara tadi ni. Lampa ambil 5 orang satu waktu. Dia tak pernah marah, main. Nak bagi lepa mesra tuan-tuan. Kalau saya nak marah tuan-tuan, ni apa ni duk ingat-ingat budak-budak. Tuan-tuan nak main mengaji, bini nak main dengar kuliah, suami nak dengar kuliah, bukan nak suruh anak-anak duduk rumah. Dia bila tak main, ustaz ingat pula mana habis-habis orang ni tak mengaji ni. Saya yang duduk jauh boleh main. Kita pun tak apa Ustaz, insya-Allah bulan depan kita buat promosi juga. Bulan depan main penuh, budak pun penuh. Hingat. Ni saya nak mengajak macam mana hingat. Tak sesuai bawa budak-budak ni main kuliah. Tak sesuai pula minggu lepas tak main. Ingat minggu ni main banyak. Stres tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh jadi lembu macam Seralia tu, dia tenang. Sebab tu saya kata, main mengaji, saya mengajak di tempat saya budak-budak saya. Lain, hampa duduk melunjuk, hampa jaga. Tak boleh. Saya mengajak budak-budak saya melunjuk, tak boleh. Tengok jam pun tak boleh. Mangkit kencing kerak pun tak boleh. Saya boleh buat sebab budak saya. Cuba saya buat tang ni. Jangan duduk menunjuk jam, jangan duduk tengok, saya sumpah buta. Jangan duduk kencing kerak. Pak Long tu baru pagi tadi bacaan gula 27. Ni kalau nak pergi kencing dia mampus lagu tu lah. Lain kali bawa botol kencing dalam botol lah. Tak boleh, dia kena, orang kata kena sesuai. Ustaz kena sesuaikan dengan diri. Tak boleh duduk tegah-tegah lagu tu, tak boleh. Maklum tak? Sama kita main, kita nak terang dekat orang tu, kena bagi dia faham, mudahkan. Dia main mengaji, dia mudahkan. Sebab tu tuan-tuan bila mengaji, ada tuan-tuan duk mengaji ni, saya tengok jadual pun boleh kata ketat. Ada malam ni ustaz ni main, tak tahu dia nak habaq apa. Ada maklum. Musin tak tahu dia nak cerita apa. Lain kali kita ustaz ni nak habaq apa. Nak tanya tak berani. Kau ustaz kata banyak tu pun tak faham. Sehari masa mana dia nak mengutuk ustaz? Masa makan. Lepas kuliah tu minum makan, faham dia ngajar apa lah. Lepas duduk ujung belah tu, ustaz duduk belah ni. Apa faham ustaz kata apa? Aku pun tak tahu dia musin. Aku pun tak faham. Tu lah, boleh makan jadilah. Dia kata tak boleh dapat apa. Betul tak? Ada ustaz mengajar kita tak apa faham dah maklum. Ada kan? Tapi mainlah maklum. Tak faham dia mengajar pun maklum dapat pahala. Ada ustaz dia tak terang kita faham lah. Ustaz ni aku jelas Ni ustaz nak tanya ke ustaz, nak tanya apa tak? Ni maklum nak tanya ke ustaz ni jelas. Lagu tu tak boleh maklum, dia kena lagu ni. Jelas. Ada ustaz tu kita tanya soalan sama. Dia macam ni. Contohnya saya kata, contohnya kita nak pergi Kuala Ketin. Dia kata jauh. Komoi Kuala Ketin jauh dia kata. Kita pergi Kuala Ketil, kita balik. Nak balik tu balik kok mana? Aku tanya hukum dia duk cerita Kuala Ketil apa payah. Sebab tu kadang-kadang ada pula orang yang tanya soalan, dia nak tahu jawapan, dia nak buat ibadat. Ada orang dia tanya soalan, dia nak ustaz tu jawab ikut selera dia. Ada juga. Habis nak ngajak dia pegang kat tangan, Pak Long tuan kat tangan. Ni saya nak tanya ustaz sikit boleh tak? Ada apa? Bini saya ni tak darah apa, tak kering-kering ni. Awak Pak Long. Pai tu haid mai dah. Habis dah tu dia duk mai lagi darah tu, saya duk tanya tak darah apa tu. Lepas kata darah istikharah. Dia kata darah istikharah lah. Saya pun melengu. Aku tak faham ke dia silap? Ni saya nak jawab ni, saya kena lagi jawab dia terasa. Yang aku tahu istikharah ni sembahyang. Darah tu istihadah. Saya duk tekan ni. Aku tak faham ke dia silap? Saya kata Pak Long macam mana Pak Long, saya tak apa jelas. Tak, bini saya ni darah apa duk main tak berhenti dah. Nak kata haid habis dah ni main lagi ni, dia kata darah istikharah. Saya kata orang ni silap lah. Saya kata Pak Long, yang saya faham, kita lapik.
Yang saya faham Pak Dona tahu alam, istikharah tu semayang, darah tu istihadah, darah penyakit. Ustaz tak faham. Kita hak saya faham darah ni istihadah, darah penyakit. Kalau istikharah ni semayang, terus dia. Ustaz tak faham. Tak apa. Tu nak lagu ni kita nak terang. Tak apa. Saya tahu Ustaz tak faham. Saya tahu tak apa. Dia lagu tu kacau dah Ustaz. Kita nak terang, cuma nak bagi hang tu tak terasa. Nak habaq kata hang, Pak Long tak betul tu, Pak Long ni tak mengaji, kok dia terasa. Habis lembut dah ni lapis. Hak saya faham terus dia. Tak faham tu. Kita apa? Payah tu. Ada yang dia tanya kita, lepas tu dia bertengkar dengan kita dalam kuliah. Sebab apa dia? Jawapan kita tak sesuai dengan kehendak dia. Tu dengar senang lah. Sebab tu kadang-kadang malas lepas mengaji, ada apa-apa soalan, malas nak buka, tak nak tengkar. Kadang-kadang kita buka, dia tak tanya. Dan kita nak makan, baru dia tanya. Ni pun tentu menyakit pula. Ada apa-apa soalan? Clear, tak ada apa. Tak ada. Kita melega, tak ada soalan. Habis baca doa, habis mayang gaya duk ramai nanti lemak tu dah boh. Ni nak tanya lagi Ustaz. Tak sah aku suruh tanya, awak tak tanya. Tak ajar lagi lepas kita bodoh. Ada yang bodoh semua tak tahu. Macam-macam tuan-tuan, kalau nak cerita kelaku orang ni macam-macam. Ni hadis mana pula? Macam-macam. Sebab tu kena mengaji maklum ni. Tak mau sesat, tak mau syirik. Ada orang duk main duk cerita Allah duduk atas aras, tolak. Kalau ada orang duk main cerita Allah Ta'ala duduk atas kursi, tolak. Sebab tolak tu tanda fikir yang tu ya. Kita nak duduk, benda hak nak duduk dengan orang yang nak duduk, mana kena besar? Benda hak yang diduduk. Nak duduk atas kursi, orang dengan kursi, kursi kena besar. Allah duduk atas kursi, apakah kursi lebih besar daripada Allah? Aras lebih besar daripada Allah. Dia yang ciptakan aras. Tolak yang tu. Sebab tu kena mengaji betul-betul. Ilmu fiqh untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Tu yang kena mengaji fiqh. Tujuan apa nak mengaji fiqh maklum? Sebab nak buat ibadat bertetapan dengan kehendak agama. Maklum bisa dengar dah amal soleh. Maklum bisa dengar tak? Dia tutup tirai pula. 5 minit lagi mak dia. 5 minit lagi. Dia kata payah dengan ustaz, jam bunyi pun dia tak berhenti, aku tarik tirai. Biar dia tarik, kita gulung. Yang dia cubit dia biar kan dia faham apa tu. Besar tu mau raja lalu dia lintas raja pun kena berhenti kat dia tu, bukan dia kena berhenti kat raja. Besar tu biar kat dia. Maklum bisa dengar dah amal soleh maklum jaga kut kena muka. Kena dah apa tahu dah amal soleh. Apa dia ustaz amal soleh? Sesuatu amalan nak jadi soleh ni maklum, dia kena bertetapan dengan agama. Contoh, kita semayang. Baik, semayang bagus tak? Semayang bagus. Tapi kita semayang maghrib tutup 5 rakaat. Tanya awak yang lama, hari ni kebetulan kuliah pun tak ada ustaz Semayang lagi banyak lagi. Tak boleh. Sebab semayang tu kena 3 rakaat. Puasa bulan Ramadan sebulan, tapi dia mula puasa start pergi 6 tak. Lepas begitu. Pagi dia kata Allah Ta'ala pun faham tak dengan panas nak pergi kerja. Allah Ta'ala bukan pak menekan hang. Bukan dia nak kena faham hang kena faham dia. Ni pun masalah lah. Allah Ta'ala pun faham. Hai Allah Ta'ala faham tuan. Ni kasar, ni bunyi kasar. Orang kata ustaz ni kasar dah. Dia duk kira nak faham. Dia puasa juga bulan Ramadan. Sebulan juga. Tapi puasa malam. Jadi amal soleh ke tak malu? Ustaz ni apa bagi contoh gitu. Tak ingat kami bodoh. Contoh tu besar. Kalau contoh yang kecil.
Maklum ramai mana yang mengaji ni, dia duk kira mengaji, tapi masalah kencing berak pun tak selesai. Numai bulan puasa, tak tahu ni. Saya penat saya duk tengok gas tu, batal tak batal? Tak batal. Tak batal pasal apa tak batal? Kalau batal pasal apa batal? Kena tahu. Dia duk tanya soalan tu. Dia tak nak tanya kita kena korek linga batal puasa ke tak? Tak nak jawab lah. Tak batal maklum oi duk gatal rodek tu tak batal. Hak batal lagu nak mau duk korek telinga belah kanan terperluih jari keluar belah kiri, tu baru batal. Wala dia duk guru di belah kanan dia. Duk layan mata menuk seti. Tahu ni tinggal siku ya. Hak tu baru batal. Tapi berhajat lah, tak berhajat tak mau. Ni semut duduk kat tepi ni, nak kodek buang lah. Lalu tu bini tanya, awak bang semut duduk lagu tu, mana dia nak keluar kodek, semut masuk dalam telinga kodek. Ni tak hidung dia tergantung. Habis mayang subuh persen tak tergantung. Masa bulu hidung tak nak kerak panjang bulu ketiak tergantung tu. Kacau aku ni biar kerja. Duk menapas, duk sereh, tak keluar bulu hidung panjang. Lengkoi je bulu ketiak. Tak mau keluar. Kacau masuk tak mau keluar. Tak mau. Lah kena duduk tergantung tu biar buka mata. Biar kerja duduk tergantung. Dia menapas, dia tarik napas masuk, dia lebih masuk. Dia kata titik hidung dia tak boleh batal. Dek buang. Berhajat tak? Berhajat titik hidung dia tergantung. Tak batal Muhammad Grudi perlu tinggal tiku kat luar baru batal. Baiknya duk korek hidung. Korek kali tiga terperlu tu baru batal. Tak mengaji. Tu kata nak buat ibadat nak sah kena mengaji bab fiqh. Okey 9 dah. 5 minit lagi boleh? Ada jamuan tak malam ni? Ada penuh? Ada? Tak nampak pun. Mata saya dengan makanan ni tidak tiap-tiap bulan nampak ni. Di bulan ni saya nak abang tuan-tuan ikut SOP tu kena tulis kat luar. Tidak meja tu jangan nampak. Pasal kena tamat dah kan. Nak buat kemas cik oi. Saya ingat boleh heran kita orang komoi. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela. Ilmu tasawuf pula kata tu syekh kita untuk apa dia? Nak membersihkan hati daripada sifat tercela, iaitu sifat mazmumah, tercela, dan menghiasinya dengan sifat-sifat termuji, yakni mahmudah, agar ibadat kita diterima oleh Allah. Ngaji pula sifat ilmu tasawuf ni sebab apa dia? Nak buang diri kita tuan-tuan. Sebab apa masyarakat kita ni tak harmoni tuan-tuan? Sebab kita ni bersarang dalam diri kita sifat-sifat mazmumah, dengki, khianat, zalim. Tu sifat yang ada dalam masyarakat. Betul tak? Tengok kawan beli kereta baru, dengki. Dia kereta baru pula. Bini dia balik mai, abang tengok ada Din beli kereta baru bang. Contoh payah nama tu. Din ni nama popular, kita ambil nama-nama tu. Zack ada? Komoi nama Zack? Tak ada ada Zack. Abang tengok Zack tu abang beli kereta baru tu. Dah hantar mana boleh? Ada tengok bini dia Jimmy je tak naik. Bini Jimmy. Belagak nama betul Jamaliah. Tapi nak bagi moden Jimmy. Allah, Din tu kerja JPJ kan? Tak tahu, nampak? Tak kena-mengena pun. JPJ rasuah, nampak? Tak ada kena-mengena pun. Orang kerja JPJ, orang kerja polis, tu sana. Allah kerja polis rasuah. Tak kena-mengena pun tuan-tuan. Kerja JPJ. Padahal Din tu beli kereta tu sebab dia baru dapat tanah pusaka. Lepas jual tanah pusaka dapat seorang 400,000. Ustaz tahu mana tahu lah. Tanah pusaka dia pula tu dekat-dekat dengan pavilion tu. Bukan duk Batu Lintang. Jual seorang dapat 400,000.
Jadi dia beli kereta Allah X50, mana berapa puluh ribu. Beli dia boleh buat rumah tambah kono. Kita tak masalah, kita bersarang dalam diri kita ni sifat mazmumah, dengki. Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang lebih. Ada ya. Niaga kedai, pelanggan lebih, mampu. Jumpa bomo Melayu tak cukup Melayu siam. Siam. Dan saya bisa jumpa bomo siam tuan-tuan. Dia main apa nama dekat market. Dekat Kok Diang tu ada satu bomo siam, dia duk minta ubat. Bomo siam tu dia meninggal dah. Dia main jumpa saya, dia kata Ustaz duk pi duk syarah tu bagi tahu sama lah dekat orang-orang Melayu ni, jangan duk khianat, dosa. Dosa, dia kata dosa, siap je kak. Jangan duk khianat, dosa. Saya kata siapa tu? Duk suruh kita buat macam-macam, kesian lah. Suruh tutup kedai orang, dosa tu. Rezeki Tuhan bagi. Tok bomo siap tu lah main syarah kat dia tu abang orang Melayu. Dia kata ada, dia kata satu kali tu dia suruh kita tutup kedai kawan tu duk menira laksa. Saya tak mau buat, saya takut dosa. Tok bomo tu takut dosa. Bila makcik tu suruh buat zat, tak boleh dosa. Makcik tu kata nak masuk neraka, aku bukan hang. Niaga, sama-sama niaga. Kawan tu pun Islam, hang pun Islam. Kawan tu Melayu, hang pun Melayu. Yang hang duk pergi jumpa suruh orang duk kianak sampai kawan jadi kebas. Masak nasi jadi basi. Bisa dengar tak maklum? Duk masak elok tak tahu basi, sepelah buang. Berkat ke hang duk cari rezeki ni? Berkat tak maklum? Kalau duk buat lagu tu kita duk makan ni, bukan makan nasi maklum, duk makan penyakit. Hang tunggu sulah mati. Tunggu sulah mati. Sebab apa jadi lagu ni? Sifat mazmumah duk bersarang dalam diri. Duk kenal kat janda orang. Janda tu tak mau pergi jumpa Tok Bomo pun duk layuk. No, gambar tu. Janda tu tak boleh tidur, duk tengok muka kita. Ni diam telefon ni ada ni. Ada ni. Darah saya nak sapu rapat. Tuan-tuan nak suka-suka, tak mau suka 30 bulan depan tak merah. Tuan-tuan, ni masyarakat kita ni. Masyarakat kita ni tuan-tuan. Buat macam-macam. Sebab apa dia? Mazmumah duduk dalam diri, tak takut dekat Allah. Tak takut azab, tak takut orang ni tuan-tuan. Satu hari ni saya nak menutup dengan hadis ni lah. Itu kita berhenti lah. Satu hari tuan-tuan, seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mai habaq dekat Nabi, ya Rasulullah. Semalam aku duk dengar tazkirah daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kau mak dua tu tentang cerita tentang kematian. Tapi air mata aku tak boleh keluar. Pasal apa ya Rasulullah? Ni sahabat. Cerita bak mati, cerita bak azab kubur, cerita bak azab di akhirat apa semua depa, air mata tak boleh keluar. Dia jadi satu masalah. Air mata tak boleh terbit, jadi satu problem. Pasal apa ya Rasulullah? Siapa jadi bimbang duk dengar cerita bak azab kubur, air mata tak keluar. Kita tak ada masalah. Ustaz duk main cerita bak azab kubur, dia duk korek hidung. Dia duduk mata dia beliau. Tu no. Ustaz tu kata nanti main ulak sujud. Tu dia. Tu kata, ulak ni dia nak main cari dengan orang tak main. Mampu. Dia duduk geletih pula dia mampu. Dia dengar bazar kubur. Tu no. Duduk jegik mata. Orang lain duk teriak. Dah kali ayat macam. Sakat no. Habis-habis dia jumpa ustaz tepi tu, cerita tak betul ke goreng tu. Hei, dia boleh tanya lagu tu pula. Dia boleh tanya ustaz tu pula. Cerita tak betul ke goreng. Sahabat Nabi bila cerita bab kubur, cerita bab akhirat, cerita bab neraka, air mata tak keluar. Dia jadi problem.
Dia jadi masalah. Lalu dia mai tanya dekat Nabi pasal apa? Nabi kata pada saya ambil hadis ni, dia terjemah terus lah, sebab dia panjang. Nabi kata sebab apa air mata hang tak keluar? Jumudul ain, air mata hang tak keluar, air mata hang kering, tak boleh nak keluar dengan akhirat, tak boleh dengar, tak boleh keluar bila dengar cerita azab kubur. Sebab apa dia? Sebab hati hang keras. Qaswatul qalb, hati hang keras. Air mata hang tak boleh keluar sebab hati hang keras. Sebab apa hati hang keras? Nabi kata sebab hati hang keras ni sebab apa dia? Sebab hang ni dosa banyak. Air mata tak boleh keluar bila cerita bab akhirat sebab hati keras. Hati jadi keras sebab dosa banyak. Kasratul dzunub, dosa banyak. Sebab apa hang banyak dosa? Sebab hang tak ingat mati. Orang dia buat dosa ni sebab apa? Tak ingat mati. Tak ingat mati, tuan-tuan. Dia boleh duk, ni yang saya duk kata tadi ni, dia duk boleh pergi duduk buat kedai orang bagi orang tak nampak. Sebab apa dia? Dia tak ingat mati. Sebab apa dia boleh duk khianat orang? Sebab apa dia? Sebab dia tak ingat mati. Sebab apa dia boleh duk zalim dekat orang? Sebab dia tak ingat mati. Sebab apa hang tak ingat kepada mati? Sebab hang gilakan dunia, Nabi kata. Bila hang main penyakit gila dunia, hang lupa dah nak mati tu. Bila hang gila dunia banyak, Nabi kata ra'si kulli khati'ah, gila kepada dunia ni, sayang kepada dunia ni, punca hang ni melakukan segala kejahatan. Sebab apa orang boleh bunuh orang? Sebab dunia. Sebab apa orang boleh zina dengan orang? Sebab dunia. Sebab apa orang boleh rasuah orang? Sebab dunia. Ni dia Nabi bagi turutan ni, cantik ni. Sebab apa yang mata hang tak boleh keluar bila teringat cerita kubur, bila dengar cerita akhirat? Sebab hati hang keras. Sebab apa hati hang keras? Sebab dosa hang banyak. Sebab apa? Keras pada kita lagi. Boleh bang dia, boleh bang dia, boleh bang dia, boleh bang dia. Sebab apa? Lain-lain. Selogik. Sebab apa air mata tu kering? Sebab hati keras. Sebab apa hati keras? Sebab dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Sebab tak ingat mati. Sebab apa tak ingat mati? Sayang ke dunia. Bila sayang ke dunia, Nabi kata kepala kepada segala kejahatan. Dapat hadis tu malam ni menjadi dapat lawai. Kita semayang, kita zikir, kita istighfar, air mata tak boleh keluar. Dengar orang duk cerita bab mati, air mata tak boleh keluar. Maknanya pada hatiku keras ni. Sebab apa hatiku keras? Sebab aku banyak dosa. Sebab apa aku banyak dosa? Sebab aku tak ingat mati. Sebab apa aku tak ingat mati? Sebab aku duk gila dunia. Bila aku gila dunia, dia menjadi kepala kepada segala kejahatan. Sebab tu kita mengaji ilmu tasawuf ni, kata ulama, kita nak buang ni, nak buang sifat tak elok, kita nak ambil sifat yang elok. Itu nama dia ilmu fardu ain. Ada pun ilmu fardu kifayah, yang tu kita akan sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bulan depan pula tu, tahun baru lah. Tu pun kalau tuan-tuan tak jalan dulu, mau jalan dulu, kan jumpa sana. Saya insya-Allah. Salah tuan-tuan lah. Nah, wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.